Kalau kita tahu, semua orang tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan khatimul anbiya. Rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Jadi tidak ada dah manusia yang menggelarkan diri dia sebagai rasul selepas Rasulullah. Tetapi dalam masa yang sama Rasulullah juga merupakan khalifah Islam yang pertama. Empire Islam zaman Rasulullah. Jadi selepas Rasulullah, ada tak mereka-mereka yang mewarisi tampuk kepimpinan dan empire Islam ini sampailah kita hari ini? Saya minta Profesor tolong kupaskan sikit. Okey, tadi kita membincangkan sebelum zaman Rasulullah SAW. Sudah ada agama Hanifah, agama Millah Ibrahim, agama syariat Islam itu, way of life. Kemudian datang Rasulullah SAW untuk memperlengkapkan lagi. Sesudah kewafatan Nabi Isa AS, Nabi Isa hanya hidup 33 tahun sahaja di atas muka bumi sebelum dia diangkat ke langit. Dan sesudah ketiadaan Nabi Isa, maka alam ini penuh dengan kejadian, penuh dengan berlaku khurafat dan maksiat. Sebab tu kita dapati ada tentang jahiliyah. Alam jahiliyah berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan Nabi Muhammad ada pun masih lagi berterusan. Jadi Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memperbaiki apa yang ada dan memperlengkapkan agama yang sudah ada sebelum itu. Ataupun kepercayaan monoteis. Kepercayaan tauhid yang ada melengkapkan dengan menurunkan Quran dan hadis. Ya. Apa yang menarik di sini, ia tidak berhenti setakat itu. Kita maklum bahawasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada 571 AD. Zaman Rasulullah SAW AD. Maknanya 500 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Ya. Okey. Selepas kelahiran baru Nabi Isa. Nabi Muhammad lahir. Nabi Isa hanya hidup di atas muka bumi 33 tahun sebelum diangkat ke langit. Okey, itu kita percaya. Ya. Jadi apabila wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 dan ada mengatakan 631, ya, bahawasanya Rasulullah SAW telah meninggalkan 4 sahabat. Kemudian yang mana Nabi Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Semua khulafa ar-Rashidin. Tetapi kita ingat ada seorang lagi, iaitu Hasan. Hasan memegang khulafa ar-Rashidin yang keempat selama 6 bulan. Yang kelima selama 6 bulan. Kenapa tidak berterusan sampai panjang waktu? Sebab pada waktu itu Hasan dia tidak mahu bergaduh. Dia tidak inginkan jawatan, dia inginkan kehidupan yang tenang, maka dia memberi tugas khulafa itu kepada Muawiyah. Dan pada ketika itu Muawiyah merupakan gubernur di Damsyik. Jadi bila dia meletakkan itu, maka ada sedikit berlaku pertelingkahan. Dan itu sebenarnya zaman fitnah itu sudah bermula. Sesudah zaman dengan pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita pendekkan cerita. Maka apabila berlaku di tangan Muawiyah, kemudian seterusnya kerajaan Umayyah ini tidak panjang. Dia tak sampai 100 tahun pun. 80 lebih. Kemudian dipindahkan kepada kerajaan Abbasiyah. Apabila Bani Abbas itu yang berada di Baghdad menentang kerajaan Muawiyah itu di Damsyik. Apabila jatuhnya Baghdad, sebab itu kita dapati adanya kerajaan di Baghdad itu. Abbasiyah itu dia punya city of Abbasiyah itu di Baghdad. City of Muawiyah itu di Damsyik. City of Islamic di bawah Khulafa ar-Rashidin itu di Madinah. Rasulullah itu di Madinah. Tapi sesudah kewafatan pembunuhan Utsman Affan, maka Ali memindahkan City of Islam itu di Kufah. Berlaku perubahan city itu. Di bandar itu disebabkan kejadian-kejadian tertentu. Apabila pemegangnya Abbasiyah itu, kita kena ingat Abbasiyah itu ada 2 fasa. Satu fasa berlaku di Baghdad. Tetapi apabila diserang oleh Mongol Tartar itu, akhir 1200, mana 288, kita anggaplah 1300 ya,
maka kerajaan Abbasiyah berpindah ke Mesir, ke Kahirah. Fasa yang kedua, dia punya pemerintahan di Kahirah itu lebih lama daripada pemerintahan di Baghdad. Tidak silap saya, di Baghdad hanya 58 tahun sahaja. Adapun di Baghdad, di Kahirah itu hampir 200 tahun lebih. 256 tahun. Maksudnya di sini kerajaan Abbasiyah yang bertempat di Kahirah itu lebih lama, 3 kali ganda ketika berada di Baghdad. Ya, daripada Baghdad itu, daripada Kahirah itu, maka di situ berlaku ada masalah di situ. Pada tahun 1516, maka kerajaan di Baghdad itu dipanggil kerajaan Mamluk, telah mengalami masalah, maka kerajaan Osmaniyah menguasai kerajaan di Mamluk di Mesir itu. Sebab tu kita dapati ada kesan-kesan Osmani yang terdapat di Mesir. Hasil daripada kerajaan Osmani pernah menawan Mesir semasa kerajaan Mamluk, sebab kerajaan Mamluk mempunyai masalah. Dan disebabkan ada masalah, maka khalifah yang dilantik itu adalah khalifah daripada kerajaan Osmaniyah. 1516 kerajaan Osmaniyah sudah terbentuk. Karena kita maklum ketika di Turki dia sudah terbentuk dalam 1299. Maksudnya di sini kerajaan Osmaniyah sudah terbentuk, tetapi belum lagi Khulafa Ar-Rasyid, Khulafa Osmani. Khulafa Osmani bermula 1517. Itu. Apa yang menarik di sini ialah daripada rentetan atau timeline yang kita sebutkan tadi, bilakah bermulanya penyebaran kefahaman untuk memperkuatkan ajaran Rasulullah SAW? Ia sudah bermula di zaman Rasulullah SAW lagi, di mana telah dihantar Sa'ad bin Abi Waqqas ke China. Ke China pada peringkat awal, pada pemergian dia ke China, peringkat awal dia melalui Jalan Sutra. Jalan Sutra maksudnya jalan darat. Jalan darat untuk pergi ke Xi'an. Bila di Xi'an, dia berpatah balik untuk pergi balik ke Madinah. Itu zaman Rasulullah SAW. Dia berpindah ke Madinah, dia mengikut jalan air. Sebab tu dia lalui kita. Dalam jalan-jalan, daripada jalan air itu, dia singgah di Terengganu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Agak-agak Prof. Ya, dia singgah di Terengganu. Ada satu inilah Terengganu sini. Dia singgah di Pulau Duyung dan pulau sekitar ini. Dia ada di kawasan ini. Kemudian dia singgah di Pasai dan dia singgah di Jawa dan seterusnya. Dia melalui kawasan. Pada ketika itu Selat Melaka sudah boleh dilalui. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian, hidup zaman Nabi. Ya, kemudian dia balik semula bila sampai dia pergi balik ke China. Sebab itu dia meninggal di sana, wafat di China. Maknanya pemergian di China itu bukan sekali. Dia ada ulang-alik. Dan disebab tu kita dapati sahabat-sahabat Rasulullah sudah wujud, sudah ada di kawasan sini, telah datang ke sini, dan kita dapati adanya kubur itu di Barus itu, di kawasan Barus itu. Apa yang menarik di sini, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah? Adakah kerajaan Osmaniyah telah menghantar wakil-wakilnya ke Tanah Melayu? Sebenarnya sebelum kerajaan Osmaniyah telah dihantar wakil ke Tanah Melayu. Iaitu ia berlaku ketika Al-Mutawakkil yang kedua, zaman Abbasiyah lagi, telah menghantar wakil-wakil ini. Dan kita dapati bahawa kita ada dikenali sebagai Syekhul Islam. Dan dalam Syekhul Islam kita dapati nama Tokku Pulau Manis. Dan beberapa lagi. Antara yang menarik selain pada Tokku Pulau Manis yang ada di Terengganu ini adalah Tokku Palu. Tokku Palu sekitar 1,800. Tokku Pulau Manis sekitar 1,900 hingga 1,700. Betul. Maksudnya di sini semasa pemerintahan gemilang Osmaniyah. Sebab Osmaniyah telah terbentuk, kerajaan Osmaniyah telah 1299. Kemudian dia telah collapse ataupun fall pada sekitar 1922. Tapi secara rasmi 1924. Jadi maksudnya between tu kalau 1700, 1900, 1800, kerajaan Osmaniyah tengah kuat. Betul. Macam mana kita tidak menyebut benda ini dalam buku-buku sejarah kita?
Betul? Dalam buku-buku, tak kisahlah di sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, di universiti ke, kecuali benda itu akan didapati apabila seseorang di universiti itu mengkaji, macam mengkaji secara deep studies. Maknanya khususan terhadap timeline perkembangan agama Islam di dunia. Jadi kita dapati ini dan seterusnya di kawasan India dan kawasan Sumatera. Saya ada satu soalan tambahan Samudra. dekat Profesor. Osmaniyah terbentuk ataupun kekhalifahan. Khalifah Islam Osmaniyah yang pertama Sultan Salim 1517. Okey? Jadi Melaka jatuh 1511. Jadi di ketika Melaka itu belum lagi Osmaniyah menjadi khalifah. Jadi adalah Abbasiyah. Tapi ingat Yaakob, walaupun belum lagi khalifah tetapi dia sudah ada kerajaan Osmaniyah dan kerajaan Osmaniyah juga telah berhubungan dengan alam Melayu. Betul. Jadi maknanya soalan saya Prof, bila Melaka ini tadi saya minta maaf dengan Datuk lah, bukan kalah, belum habis berjuang. Okey. Bila Portugis serang Melaka, jatuhnya kota Melaka, Sultan Melaka ada lagi, kota Melaka dia jatuh. Jadi adakah Melaka berperang sendirian, Madam? Prof, adakah Melaka, maknanya katanya Melaka ini salah satu daripada Empire Islam. Jadi bila kuasa barat serang Melaka, jadi adakah dia datang hari ini, dia bom, besok dia menang? Jadi adakah Melaka itu bersendirian ataupun ada yang membantunya? Silakan. Sebenarnya Melaka tidak bersendirian. Melaka dibantu oleh Jawa, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Osmani, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Abbasi pada ketika itu. Kerajaan-kerajaan telah datang. Kerajaan-kerajaan membantu Melaka. Buktinya apa? Kerajaan Osmani telah menahan kapal pada peringkat awal, kapal Portugis di Laut Merah ketika dia ingin datang menyerang Kaabah. Dia telah menahan kapal Portugis di Laut Merah. Dan beberapa kali dia cuba untuk menyerang, tak mampu, dan mereka mendengar tentang gold gospel, ada emas di sini, mereka ingin meneruskan, dan pada waktu itu kerajaan Osmani pun berlaku masalah di dalam negeri, maka mereka juga menghantar tentera, sehingga kan mereka mengatakan sekarang tibalah giliran kamu wahai bangsa Melayu, kami sudah letih. Dan kita dapati bahawa terdapat kubu-kubu askar Osmani berada di Aceh, juga ada di Champa, juga ada di Jawa, di Sumatera. Ada kubu-kubu mereka, tetapi mereka tidak didendangkan. Tidak didendangkan. Sehingga kan Puteri Adroja yang saya sebut tadi, boleh bercakap dalam bahasa Arab dan Turki. Maksudnya pengaruh Arab dan Turki sudah menebal pada ketika itu. Dan kita maklum Puteri Adroja ini sekitar 1200 hingga 1300. Dialah yang berjumpa dengan Batutah itu. Betul. Jadi apa yang menarik di sini ialah ada lompong. Kelompongan data sejarah itu. Sesuatu perlu dibetulkan. Sebab apa, Prof? Saya mendengar kerajaan Melaka menghantar ufti atau bunga emas kepada China. Ini apa yang saya belajar, sejarah tingkatan 3, sejarah tingkatan 4, ibu saya pun ada, ibu saya guru sejarah. So saya tak biar pergi tuition sejarah, saya sejarah kat rumah saya. So perkara ini ada dalam textbook anak-anak kita. Melaka menghantar ufti kepada China. Tapi bila Melaka diserang oleh Portugis, di mana China? Yang menolong Melaka adalah Osmaniyah, Abbasiyah, Jawa, Aceh. Di mana kerajaan Maharaja China di ketika itulah? Kita maklum bahawasanya Han Lipo dan semuanya itu berlaku sebelum 1511. Sebelum lama. Maksudnya ketika Han Tuah dan sebagainya. Betul. Kan. Han Tuah, kalau kita maklum bahawasanya Ahlul Bait, saya jawab ini dulu untuk jawab yang tadi. Ahlul Bait yang dihantar oleh kerajaan Tughlaq Delhi adalah ke alam Melayu ada 2. Ya, dia ada 11 adik-beradik, iaitu daripada keturunan, daripada keluarga adik-beradik Tanauddin, Syekh Tanauddin dan Syekh Said Hussein Al-Kubra. Apa peranan 2? Kenapa ayah dia hantar anak dia yang 2 orang ni ke sini? Kerana daripada kerajaan tadi, kerajaan Osmani itu tadi. Kerajaan Osmani ini telah mencipta ataupun
telah mengarahkan, ingin melahirkan Syekhul Islam itu tadi. Masya Allah. Dan kita maklum bahawasanya Syekh Sanauddin itu dia hidup sekitar 1367 dan wafat 1510. Betul. Dan maklum Syekh Sanauddin ini adalah adiputra dan dialah yang mengajar Hang Tuah berlawan di Bukit Panau. Mereka itu berguru, Hang Tuah itu berguru dengan Syekh Sanauddin di Bukit Panau itu atau dikenali sebagai adiputra. Bayangkan Yakut, kalau dia hidup daripada 1367 hingga 1510, maknanya Hang Tuah hidup sekitar itu. Betul. Sama ada 1300 ke atas, maknanya sebelum 1500. Makna itu alam Hang Tuah. Kita tak tahu tarikh yang tetap, tapi itulah tarikhnya. Syekh Sanauddin ini adalah Syekhul Islam yang Syekhul- pertama untuk alam Melayu. Untuk alam Melayu. Dan kita maklum bahawasanya pada telah dilantik pada sebelum itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan ahli hadis, daripada ahli sunnah wal jamaah dan ahli pakar hadis, telah dilantik sebagai Syekhul Islam seluruh dunia. Seluruh dunia. Kemudian setiap itu dia dilantik, ada Syekhul Islam setiap kontinent ataupun benua. Maka benua di alam Nusantara ini, alam Melayu ini adalah Syekh Sanauddin. Apa beza antara Syekh Sanauddin ataupun adiputra dengan abang dia? Abang dia Syekh Syed Hussein Al-Kubra itu, Jamadil Kubra itu. Jadi Syekh Sanauddin ini merupakan orang yang dilatih, diarahkan oleh ayah beliau untuk melatih tentera, untuk memperkuatkan askariyah. Adapun Syed Hussein Jamadil Kubra itu pula untuk sosial. Makna untuk untuk berdagang, untuk menyebarkan politik, untuk sosial, untuk mengahwinkan, untuk membanyakkan ummah Ahlul Bait ini di alam Melayu ini, di rumpun Melayu ini. Adapun Sanauddin itu dilatih dalam bentuk lebih senyap. Sebab itu kita tidak mendengar sangat cerita tentang Syekh Sanauddin ini. Dia lebih berahsia. Sehingga kan Hang Tuah dan kawan-kawannya itu belajar bersama baik. Dan kita kena ingat Melaka itu luas. Betul. Pada ketika itu bukan Melaka yang hari ini itu hanyalah tempat pelabuhan. Perkataan Malaka itu adalah Malka. Malaka itu asal perkataan laka. Laka dalam bahasa Arab tempat berjumpa, telah berjumpa. Kalau dia kata yalqi, sedang berjumpa. Kalau dia kata malka, itu adalah isim makan, tempat berjumpa. Tapi kenapa tu malka sekarang malaka? Sound sudah berubah apabila berubah manusia. Sound itu berubah apabila berubah zaman. Dan itu disebut oleh European Sound. European Sound akan sebut Malaka. Dia tak akan sebut Malka. Tapi kita jumpa perkataan sama dekat Portugal. Malaka. Malaga dia sebut dekat Portugal. Benda yang sama. Maksudnya tempat perjumpaan. Sibuk. Itu di zaman ini. Tetapi zaman yang sibuk ketika di zaman BC adalah Sungai Batu dan Champa itu. Itu yang Datuk sebut tadi. Ada tulang pun semua dekat keris. Sebenarnya perniagaan besar adalah di Champa itu. Dia punya pelabuhan paling besar. Sebelum dijajah oleh pihak Sungai Kuning itu. Pihak yang bawah itu. Yang daripada Cina bawah, Yunan dan sebagainya. Itu. Jadi menariknya sekarang ini ialah bila dilantiknya Syekh Sanauddin dan sebagainya itu, maka kita ada dua jalur. Satu jalur tentang askariyah, menjaga keselamatan agama dengan memperkuatkan kedudukan kepolisan dan askar. Dan satu jalur lagi, satu kaki lagi adalah kekuatan sosial dengan mengahwinkan puteri-puteri daripada alam Melayu dengan Ahlul Bait untuk melahirkan zurat yang bagus. Apa yang menarik di sini daripada Syekh Sanauddin ini, maka lahirlah beberapa pahlawan-pahlawan yang tidak didendangkan. Seperti apa? Seperti Tok Kepulauan Manis dilantik sebagai Syekhul Islam itu tadi. Dilantik Syekhul Islam dan terakhir kita dapati Syekhul Islam ialah Tok Kupu Abluh. Tok Kupu adalah sekitar 1,800. Jadi maknanya Prof, Syekhul Islam ni ramailah. Ramai. Daripada zaman Syekh Sanauddin sampailah tadi Prof sebut. Untuk alam Nusantara. Untuk alam Nusantara ni.
Yang dilantik oleh oleh Khalifah. Empire Khalifah Osmaniyah. Masya Allah. Jadi sekarang ini, daripada itu kita dapati bahawasanya Tuanku Paloh telah melantik Amirul Jihad. Telah melantik Amirul Jihad. Antara Amirul Jihad ialah Tok Jangguk dan Tok Bahman, Datuk Bahman. Tok Jangguk tu lebih awal dan dia telah meninggal, Haji Mak Saman. Kemudian dilantik yang terakhir ialah Amirul Jihad ialah Datuk Bahaman. Dan apa yang menarik, Datuk Bahaman inilah yang telah melantik askar fi sabilillah. Dan askar fi sabilillah ini yang pertama diasaskan ketika mereka bermesyuarah di Gunung Jerai pada tahun 1948 mempunyai 30 orang. Dan inilah asas kepada pembentukan Pekida hari ini, yang mana ia merupakan hasil daripada didikan semenjak daripada zaman Rasulullah SAW ke zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah di Baghdad, zaman Abbasiyah di Kahirah, dan seterusnya kerajaan Osmani, sehinggalah wujudnya waris daripada kerajaan Tughlaq Delhi itu melahirkan daripada Hadramaut pergi ke Delhi, melahirkan kita dapati Syekh Sanauddin dan Syekh Hussein Jamdil Kubra itu. Maka daripada situ kita faham bahawasanya pembentukan Pekida ini adalah hasil daripada sanad yang sahih yang bermula daripada peringkat awal lagi. Prof, data yang Prof sebut ni sangat berat, Prof. Data yang Prof sebut ni data yang sangat berat dan satu fakta yang sebenarnya kalau orang tu tak ada ilmu, dia tak boleh masuk. Jadi Pekida yang ada ini dengan kerja bai'ah dia. Jadi adakah kerja-kerja ini kerja-kerja yang Datuk Bahaman buat? Kerja yang tadi Prof kata 30 orang tu turun kepada Tuanku Paloh, naik sampai kepada sistem khalifah dan juga Rasulullah. Ya. Jadi amanah ini adalah amanah yang kerja buat untuk jaga tanah dan jaga bangsa ini. Dan saya tertarik dengan Datuk Bahaman tadi. Saya masa, minta maaf lah Prof, saya bila cakap ni saya cakap fakta yang saya belajar lah di sekolah. Yang saya belajar di sekolah, Datuk Bahaman pejuang kemerdekaan di negeri Pahang. Jadi tuan-tuan bersetuju tak? Datuk Bahaman ni hanya nak jaga negeri Pahang je. Yang kita faham. Tapi bila Prof cakap tadi, Datuk Bahaman ini adalah Amirul Jihad bagi alam Melayu. Jadi maknanya Datuk Bahaman ni bukan jaga negeri Pahang je. Dia kena jaga seluruh alam Melayu. Betul ke Prof? Pemahaman saya ni? Ya, disebabkan itu dia telah melantik, dia telah menjemput 4 wilayah ketika meeting mesyuarat di Gunung Jerai itu pada tahun 1948. 4 wilayah itu merangkumi Tanah Melayu, merangkumi Indonesia iaitu wakil daripada Aceh dan Jawa, dan wakil daripada Filipina iaitu daripada Mindanao, dan wakil daripada Thailand daripada Patani. Datuk Bahaman panggil? Yes. Jadi kita dapati ada 30 nama-nama itu, antaranya ialah wakil-wakil yang kita kenal sekarang ini. Dan mereka ini merupakan askar fi sabilillah yang ingin mempertahankan agama Islam yang berada di alam Nusantara ini, dan merekalah yang telah sebelum itu kenapa Datuk Bahaman telah melakukan meeting itu di Gunung Jerai pada 1948? Kerana Jepun telah surrender pada 1945. Betul. Dan apabila Jepun surrender, maka yang kekal di alam Melayu yang wujud itu MPJA ataupun Bintang 3. Jadi untuk menghalang daripada proses Bintang 3 menguasai pemikiran tanah Melayu ini, menguasai bumi ini dari sudut political parti, maka Datuk Bahaman telah mendapat arahan daripada pihak kerajaan Osmaniyah. Dan kita kena ingat, kerajaan Osmaniyah dan seterusnya, dia ada tasalsul dengan kerajaan raja-raja kita ini. Dengan raja kita ini. Dan kita dapati kerajaan Terengganu ada menggunakan perkataan Al-Mutawakkil. Dan ini ada kaitan dengan kerajaan Abbasiyah. Kerana kita ada kerajaan Abbasiyah yang bernama Mutawakkil 1 dan Mutawakkil 2. Masya Allah. Maksudnya di sini alam Melayu sudah berhubungan dengan jelas dengan Abbasiyah, dengan Muawiyah, apatah lagi dengan zaman Rasulullah SAW. Tetapi bukti-bukti ini kita tidak cuba membongkarnya. Kerana apa? Kita menggunakan data yang digunakan oleh orientalis dan penjajah. Orang putih mengkaji, orang Melayu mengaji.
Yes. Betul Prof? Betul. Jadi saya rasa dah sampai masa golongan-golongan cendekiawan macam Prof dengan Datuk Dr. Amin dan juga rakan-rakan yang lain di luar sana untuk mula mengkaji dan dig out, mengeluarkan kembali khazanah-khazanah kehebatan bangsa. Masya Allah.